Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini bolehlah sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian mingguan kita yang kita akan mulakan, iaitu minggu ni, iaitu minggu mula-mula lah. Insya-Allah taala kita akan berterusan berpanjang gila-gila. Ini kita majlis buka khusus untuk siapa dia yang ada ke lapangan, jadi luas masa dia boleh menghadiri majlis ini, kerana majlis ini kita akan mengadakan di dalamnya perkara-perkara yang bukan makna kata supaya biasalah. Kita akan kemukakan ilmu pengetahuan dengan cara pendetailan. Dan dalam majlis ini kita akan kemukakan ilmu tafsir, ilmu hadis dan masalah-masalah kesamaran hak semasa, supaya kita itu boleh faham akan isi kandungan agama kita ni dengan cara baiknya. Jadi kita duduk di dalam suasana dunia hari ni, kalau kita tengok manusia kita ni di dalam keadaan yang berbagai-bagai iktijahat, berbagai-bagai fahaman, berbagai-bagai cara mikir, membawa kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata umat Nabi Muhammad ni akan berpecah tubik berbagai-bagai cara faham, berbagai-bagai cara mikir, berbagai-bagai ideologi dan berbagai-bagai cara kedudukan dia. Tertekir daripada pahaman yang tak serupa, pahaman yang tak jadi satu, membawa kepada membawa pada kedudukan tadi itu jadi tak serupa dalam masalah faham ni. Apabila tak jadi serupa dalam masalah faham ni, jalan keluar bagi kita ni sebagai orang Islam ni, bagaimana kita nak letakkan dirinya, bagaimana kita nak letakkan dirinya. Kerana kita ni difardukan di dalam agama kita ni supaya kita ikut jalan yang benar. Jalanan yang benar, perkara tu ada. Akan tetapi kita sendiri terkadang cari jumpa atau tak jumpa tu lain kira pula. Sebab Tuhan ni suruh kita itu ikut dan turut jinjak langkah yang dijinjak langkahkan oleh dia. Selama mana kita jejak langkah sebagaimana dia itu, apa nama orang kata, dia itu tu pesan pada kita, wasiat kepada kita, nescaya kita itu selamatlah. Jadi bahagialah dalam hidup kita. Tuhan tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum. Demikian itulah Allah Taala mewasiatkan kita. Tuhan kata wa anna hadza, dan sesungguhnya ini sirati, jalan ni aku, mustaqiman, yang tetap, yang lulus, yang jelas, fattabi'uhu, maka hendaklah mu ikut akan dia.
Wala tattabi'us subul. Jangan mudah ikut jalan ni yang pecah-pecah tu baik daripada benda hak benar tadi. Tuhan tak guna sabil. Tuhan guna as-subul. Kenapa? Kerana as-subul tadi itu jamak daripada sabil. Banyak. Sebagaimana Nabi katalah, sataftariku ummati ala thintaini wa sab'ina firqah. Pecah banyak. Apabila pecah banyak, Tuhan larang, wala tattabi'us subul. Jangan ada ikut subul. Jalan dan jalan ni hak lain pecah-pecah tu baik daripada jalan ni mazhab yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tak boleh lama, tak boleh kita buat lagu tu. Fatafarraqa bikum an sabilillah. Apabila kita ikutkan jalanan yang tak betul tadi itu, kita akan menyeleweng tubik daripada jalanan sabilihi, ay sabilillah. Tubik daripada jalanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam ini, Allah Ta'ala mewajibkan di atas kita membacakan sejarah. Baca sejarah, baca tarikh. Wajib di atas orang Islam kita kena mengaji masalah tu. Wajib orang Islam kita kena dengar, kena cari perkara tu. Dan jadi kewajipan di atas guru, kena membukakan cara mikir ni kepada umat Islam. Kata kita ni sebagai umat Islam, bukan sekadar kata kita hidup masa korun ke-15 ni sahaja. Tak. Bahkan Islam kita ni mari. Korun pertama, korun kedua, tiga, hingga akhirnya. Bagaimanakah mereka itu berjalan? Bagaimanakah mereka itu tu bawanya jalan ni hak kena tadi itu untuk menunjukkan kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita kena dengar. Wajib kena tahu. Wajib kita kena mikir. Wajib kita kena pakat cari. Kerana ini adalah kejayaan, kemuliaan diri kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ya tak boleh kita nak buat turut orang masalah ni. Masalah ni kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Jangan turut orang biasa lagu tu. Tak boleh. Dengan sebab itu, awal-awal sekali hal berlaku dalam tarikh lepas daripada Nabi kita Muhammad SAW pejam mata, gapo hak berlaku? Perpecahan sesama orang Islam. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa dia hidup lepas daripada aku wafat ni, lagi akan kena tengok gapo nama? Berpecahan, berbagai-bagai pecahan. Berbagai-bagai perpecahan. Pecahan itu pecah daripada mana? Minad din. Daripada urusan agama. Bukan berpecahan dengan cara masalah perniagaan ke, hidup ke, makan ni ke, minum ni ke, pakai ke. Bukan. Tapi yang berpecah tadi itu daripada fahmiddin. Daripada fahaman ad-din, agama. May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kan Nabi suruh kan? Nabi suruh kan? Nabi suruh buat fa'alaikum bisunnati. Suruh lazim kamu itu dengan sunnah aku. Fa'alaikum bisunnati. Suruh ambil sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni gapo ada? Sunnah Nabi ada perkataan, perbuatan dan akuan. Hak ni hak besar sekali. Tak gitu. Wajib kita kena tahu perkataan dia, perbuatan dia dan akuan dia. Kamar dia sekarang lah ni, Nabi kita ni ada tak lagi sekali dengan kita? Kau wafat gidah. Wafat gidah, mati gidah. Apabila Nabi ni wafat gidah, perkataan dia semua ni duk rana sekarang. Perkataan semua ni, perkataan Nabi SAW ni duk rana sekarang. Duk di dalam mudawwanat, orang panggil. Mudawwanat mana kata kitab-kitab yang ditulis, yang disipankan oleh alim ulama kita. Sama ada daripada hak dulu tu lagi. Semenjak daripada kewafatan Nabi tak lama, Imam Malik tulis Muwatta. Tak lama Nabi wafat, Imam Bukhari tulis Sahih dia. Tak lama Nabi mati, Imam Ibni Abi Syaibah tulis Musannaf. Imam Abdul Razak San'ani tulis Musannaf. Dan sebagainya. Dan berbagai-bagainya untuk menghimpunkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan akuan Nabi Muhammad SAW. Zaman kita ni, yang kita ada korong ke-15 ni, kita dengar. Dan pernah dengar dalam kitab dulu-dulu daripada perkara-perkara yang karut umpama tu. Kata kalau kita nak tahu hadis, tak kena balik dalam kitab. Kita pakai tanya Nabi direct selalu dah. Nabi pun akan jawab ra gitu lah. Tak gitu. Ini adalah ajaran yang tak benar. Ajaran yang menyeleweng daripada ajaran yang asal.
Kita terkadang orang awam, walaupun ada doktor depan sekali pun, terkadang kalau kita tak faham masalah ni, nasihat kita gelicir jugalah. Sebab itulah, doktor ni apa panggil syaraf saja. Yang nak dipahaman, yang kena ataupun tidak, situ tempat yang kita kena pegang. Nampak tu tak? Situ yang tempat kita kena pegang. Baik. Jadi, apabila Nabi kata, fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati, wajib di atas kamu turut akan sunnah aku. Makna jalan ni akulah. Perkataan aku suruh mu lagu mana, aku tegah mu lagu mana, aku buat mu tengok lagu mana, aku lagu mana, ikut hak tu. Maka kerja alim ulama semua, bawa lah manusia klik situ. Bawa klik situ belakang. Siapakah ittifaq aimatil arba'ah? Lah mana? Idza qultu qawlan yukhalifu fihi al-kitab was sunnah ataupun yukhalifu fihi al-kitab was sunnah fa ana raji'un fi hayati wa ba'da mamati. Aku rajuk selalu dah. Kalau aku kata perkataan pendapat aku menyalahi al-kitab was sunnah, aku rajuk sama ada aku mati ataupun aku hidup. Ini ittifaq di kalangan a'immatil arba'ah dan a'imah hak lain-lain lagi pakai ittifaq belaka. Gapo mana ittifaq, mana sebulat suara kata wajib kena ikut sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabi buka ruang lagi kepada kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah khulafa' kami. Daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, suruh kita ikut juga sunnah tadi itu. Supaya gapo? Supaya kita itu boleh ada tempat kita nak pergi. Faham tak tu? Tempat kita nak pergi, tempat yang kita nak buka, kita kena faham di situ. Pak Nabi suruh pergi lagu mana? Pergi lagu mana? Addu 'alaiha bin nawajiz. Suruh kita kikirkan dengan gigi geraham kita. Kinayah kata kena pegang kuat. Kena gagah. Kena apa nama panggil tepat jadi molek. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau pergi tak kuat sungguh, terbalik. Apa boleh terbalik? Kerana gromel cara mikir sekarang ni Allah. Berbagai-bagai cara mikir. Sehingga kita berasa kata sunnah Nabi SAW ataupun sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin berasa tak ada harga bagi kita. Rasa tak ada harga mana kurang dengan apa nama, dengan perasaan kita. Awak apa gelombang cara mikir, gelombang suasana dan gerak-geri yang kita berubah hari ni berbagai-bagai cara. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam kena faham di sini, kena tahu di sini. Faham dah tu? Kemudian Nabi pesan lagu mana pula kita? Surah wa kana pula. Alhamdulillah. Walah mana pula? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga molek rengka tu. Hak tambah-tambah dalam agama tu, jaga molek. Jangan ada benda-benda lagu tu. Sebab sunnah Nabi ni cukup lagi. Cukup dah. Sunnah khulafa'ir rasyidin cukup dah pula. Jadi seolah kata tak ada berhajat dah kepada hak tu dan hak ni. Cukup pi dah hak tu. Sebab tu Nabi kata iyyakum ni mana? Sirah tahzir. Untuk nak jaga, untuk nak mentegahkan kita daripada paham salah tadi. Paham salah tadi. Sebab itulah kita sebagai orang Islam kena faham sungguh-sungguh masalah ni. Kalau tak faham ke, gelicir. Kerana tiap-tiap rengkok tadi itu, hak tambah mari dalam agama adalah menyeleweng belaka. Tak betul dengan hak Tuhan kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Tuhan menyata tengok dalam Quran. Cuba kita perhati tadabbur kepada ayat tu, dia kata wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya ini jalan ni aku. Mana kana? Mana dia telah menyata mai siap-siap dah. Lagu mana nak gapo dia jalan ni dia nyata sudah dengan cara lengkap melengkapi. Faham tu? Dia suruh kita ikuti. Nyata dengan melengkapi dan suruh kita mengikuti. Suruh ikut lepas daripada apa? Lepas daripada kita tahu. Ya tak boleh nak kita ikut kalau kita tak tahu, tak boleh. Dalam Islam kita tegah benar-benar. Perkara yang kita ikut kalau kita tak tahu. Jangan kita ikut, jangan kita turut, jangan kita buat kalau kita tak tahu. Jangan.
Juga kita sebagai guru jangan kecek benar hak tak tahu. Dan jangan kecek, jangan cakap, jangan duk bicara dalam media hak orang. Kita tak ada mengaji dalam media hadis. Kita tak sah kecek lah. Kecek apa dalam media hadis? Kita tak ada mengaji dalam media tauhid salah. Kita kecek apa dalam tauhid salah? Tak sah kecek. Kecek hak kita, duk dalam media kita. Sekadar mana kita boleh, okey lah. Itu we faham di situ. Baik. Setelah daripada tu, maka kita ni apabila kita baca dalam sejarah, cara memikir manusia itu berbagai-bagai cara memikir, pastilah kita kena letakkan asas untuk kita nak jaga orang Ahmadiyah. Kalau kita tak asas nak jagakan orang Ahmadiyah, orang belakang ni nak pergi gatal mana? Zaman Nabi orang pakai gantung di Nabi. Sekarang lah ni Nabi wafat. Mari sahabat. Orang gantung di sahabat. Sahabat wafat belakang dah. Tak ada seorang pun. Mari tabi'in. Tabi'in pun tak ada seorang dah. Atba'it tabi'in. Habis belakang dah. Mereka itu tolong meletakkan asas. Asas ni lah yang kekal abadan abadah. Sekali dengan manusia, setiap generasi, setiap lapisan manusia. Sebab asas ni kalaulah kita tak jaga dia, tak faham dia, kita nak pergi gantung di mana? Nak gantung tak ada tempat nak gantung. Apabila tidak ada tempat nak gantung, situlah tempat gelicirnya kita. Rebah kita dengan tak terkhabar. Heran tu, rebah kita dengan tidak terkhabar. Jadi, tempat kita nak gantung di mana? Alhamdulillah nak gantung di mana tempat kita nak gantung? Pasti kita nak gantung di Al-Quranul Karim. Al-Quran ni, gapo kalau kita nak faham kata dengan cara mudah Al-Quran? Al-Quran kita faham dengan cara mudah, iaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala al-munazzalu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Quran ini perkara yang turun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan Tuhan. Mazhab salah kita pergi kata Quran ni lafaz dia dan makna dia dua-dua ni daripada dia, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan daripada Jibril ataupun bukan daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu dah. Nah, kita faham molek di sini. We jelas, we tahu, we jelas, we cerah molek dulu. Supaya kita we tahu kata kita nak gantung di mana. Kalau tidak, nascaya kita gantung ikut dia. Dia mampu apa kita bergantung. Hadis maudhu' apa kita bergantung. Hadis mungkar, hadis syaz, gantung juga. Terkadang gantung pada ayat Quran bukan ayat Quran. Seperti apa? Orang dah sebut ramai kan? Waja'alna likulli syai'in sababa. Adakah itu ayat Quran? Abadan. Bukan. Ada dalam ayat Quran? Waja'alna likulli syai'in sababa. Ada dalam ayat Quran? Cuba cari. Talak li. Tak ada. Dengan sebab kita hijrahnya Al-Quranul Karim banyak sebegitu lalu, membawa kepada kata ayat Quran bukan ayat Quran, apa kita ayat kata ayat Quran. Nak kan? Sebab itulah di dalam mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah yang ada usus dia. Ada asas dia yang diletakkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan diiringi oleh tabi'in dan atba'it tabi'in. Ya lagu tu caranya. Kalau tidak, nascaya kita tak tahu apa nak bergantung. Itu masdar mula-mula. Masdar mula-mula. Kemudian masdar yang kedua, sunnatun nabawiyah as-sabitah. Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sabit. Yang gabak yang sabit. Sebab di sana ada sunnah Nabi hak tak sabit. Hak di sana mari tapi bukan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kena ingat molek ni, iaitu masalah al-ijma'. Ijma' ni banyak orang dakwa. Ijma' ni banyak orang dakwa. Sebab tu nak royak kata dia ijma' pasti kena tahari. Kena tahu sungguh. Kena cara sungguh, kena jelas sungguh. Kena faham sungguh kata gapo ijma'. Pia nakal mari. Sebab tu Imam Ahmad ni rahimahullah ta'ala sebagaimana anak murid Imam Syafi'i ni, ia apabila orang royak ijma', dia kata siapa dia dakwa ijma', maka orang tu sesungguhnya telah dusta. Lagu mana? Dakwa ijma'. Tapi benda tu bukan ijma'. Ni tepat yang kita kena tahu. Nampak tu tak? Kalau ijma' sungguh, okey. Ijma' tadi itu ijma' umat Nabi Muhammad SAW di atas urusan mana-mana lepas daripada ketinggalan Nabi kita. Ijma' tentang masalah apa? Masalah rantingan ni. Masalah masailid din ni.
hak tak ada dalil pada asal tu. Nampak tu tak? Tak ada dalil pada asal dan sebagainya. Itu mana al-ijma'. Lagi kita ngaji bab dalam usul fiqh kita ni, insya-Allah taala. Kita nak jadi jelah, kodok gi orang-orang kita ni kena ambil asas. Ni terkadang orang kita ni, terutama orang Islam sekarang lah ni suka mengikuti isu. Suka mengikuti isu tu, isu ni. Tetapi tidak ada asas. Asas tak ada, tapi isu nak bergaduh sangat. Isu tu, peraden tu, kalau siapa panggil peraden tu, peraden ron, dia kata. Isu yang berhangatan, sekarang, gitu, gini. Tapi kita sendiri, asas ada ke tak ada? Tak ada. Nampak dah tu, dok kerah, gitu ya. Sebab tu majlis khusus umpama ni kita nak mengisikan asas. Isikan asas kerana kita nak jadi pula kaki depan. Di dalam umat masyarakat, jaganya diri, jaga pahami dan jaganya pahami umat masyarakat pula wuduk dengan benar tu jadi betul. Kalau gitu, asas di dalam agama kita yang kita nak gantung al-kitab was sunnah wal ijma'. Di sini tepat yang kita, di sini tepat yang kita nak gantung. Baik. Kalau gitu, sebaliknya orang yang luar daripada yang luar daripada orang yang duduk di atas bantasan yang betul, yang gantung di mana? Gulawai bagi Al-Quran ke apa nama? Gulawai bagi Quran, gulawai bagi hadis Nabi, gulawai bagi al-ijma', gulawai dia yang gantung situ. Gulawai bagi Al-Quran asatirul awwalin. Berita-berita, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tak pakar. Itu satu. Yang kedua, belawai bagi hadis yang sabit bagi Nabi SAW, iaitu hadis tak sabit. Hadis maudhu' kita kecek mudah-mudah. Yang ketiga, al-ijma'. Lawai bagi dia al-furqah. Al-furqah ni makna lagu mana? Benda tak gantung di ijma' ulama. Gantung di syakhsi. Orang tu gantung di orang ni, gantung di datuk ni, gantung di datuk tu, gantung gitu, gantung gini. Itu maknanya yang kita kena faham di sini. Perkara-perkara ni kita kena jelas dengan diri kita. Kalau tidak, nescaya kita sebagai orang yang seumpama bulu tubang atas udara. Seumpama bulu tubang di atas udara. Dengan sebab itulah awal-awal sekali yang kita kena tahu iaitu usul hak tiga perkara tadi. Al-kitab, as-sunnah, al-ijma'. Adapun qiyas tadi itu perkara yang kena ada asal dalam agama kita. Qiyas ni yang ada berapa arkan, Basri? Kena ada 4 arkan. Kena ada 4 perkara semua. Yang pertama kena ada asal dia. Yang kedua kena ada furu' dia. Yang ketiga kena ada apa nama? Illah dia. Yang keempat kena ada hukum dia. 4 perkara. Kalau tidak ada asal, tidak adanya asal, boleh nak qiyas tak? Tak boleh. Hemalik masalah ni. Tak boleh kita nak qiyas sama sekali kalau tidak ada asal. Hemalik nah. Seumpama kita nak tahu kata asal ni lagu mana, Hamdi? Pasti kena tengok kata dia tu mana syariat dulu. Seumpama semaya dengan haji, mana syariat dulu? Semaya dulu, haji kama dia. Boleh tak kita nak qiyaskan masalah haji dengan semaya? Boleh tak? Masalah haji dengan semaya boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab haji mai kama dia daripada semaya. Tapi kalau nak qiyasnya, semaya dengan haji boleh tak? Wakah gitu. Tak boleh. Sebab haji mari kama dia, haji ni dia bukan asal, dia furu'. Heran tu dia bawah daripada semaya tadi. Kita kena faham. Terkadang orang letak tak kena tu di situ tu. Terkadang jadi kita sendiri pun jadi tak faham. Apabila tak faham punuh kena habislah cara-cara kita tu. Dengan sebab itu kita sebagai orang mengaku kata diri kita ni orang yang nak ikutnya Nabi Muhammad SAW dan nak ikutnya para sahabat yang benarnya jalan ni mereka itu, dia kena ada berapa perkara nak boleh tahu kata orang tu orang ahli sunnati wal jamaah. Orang ahli sunnati wal jamaah ni Al-Imam Sahl Ibnu Abdullah As-Satri. Orang dulu belakang ni
Ia katakan, bilakah kita nak mengetahui kata seorang itu min ahli sunnati wal jamaah? Bila? Nak tahu kata dia tu ahli sunnati wal jamaah tu mata? Bila? Katanya, apabila kita mengetahui di diri seorang itu ada 10 perkara. Tanda dia ada bukan tak ada. Faham tu? Tanda dia tu ada bukan tak ada. Yang pertama, dia tak tinggal semaya al-jamaah. Dia tak tinggal semaya jemaah. Nak tahu kata dia ahli sunnah, tengok semaya jemaah cukup ke tak. Yang kedua, dia tak supah maki hamun terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni saya nak royak dengan cara kasar-kasar. Yang ketiga, dia tak ada pandangan nak keluarkan, merutuhkan kerajaan. Tak ada pandangan nak merutuhkan kerajaan, tak ada. Terutama kerajaan itu kerajaan Islam, ataupun Islam fasik, ataupun Islam tak ada 100% pun, tapi kerajaan Islam. Maka pendapat, pandangan ahli sunnati wal jamaah, dia tak akan mengeluarkan terhadap imam ataupun negeri dia, putuhkan negeri dia dengan as-saif. Dengan apa? Dengan alat senjata. Tak akan alat senjata lawannya kerajaan Islam. Tak lakat. Walaupun kerajaan Islam itu tak ada sempurna dengan Islam 100%. Zaman Abbasiyah mana sempurna, zaman Uthmaniyah, zaman mana-mana lagi tak ada sempurna 100%. Tak serupa zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, sifat ahli sunnati wal jamaah tak akaknya alat senjata memerangi, memusuhi akan pemerintah. Ini sifat dia. Dan orang ahli sunnati wal jamaah ni tak bakit bahaun terhadap qada'i wal qadar. Tak bakit bahaun. Kenapa tak bakit bahaun terhadap al-qada'i wal qadar. Yang seterusnya, berapa dah tu? Dia tak tulis, tak tinggal jemaah, tak kata huduh terhadap sahabat, kemudian tak mengeluarkan, tak akan alat senjata lawan kerajaan. Berapa dah? 3. Yang keempat, tak bakit dusta dengan qada dan qadar. Makna beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Dan tidak syak di dalam masalah al-iman. Tak ada syak dalam masalah apa? Masalah al-iman. Iman dia tetap molek, tak ada syak dak. Dan dia itu tak jadi berbantah tentang urusan agama, nak tekan dalam masalah agama. Tekan dalam masalah agama ni dengan cara, bukan dengan cara lah, makna kata dengan hawa nafsu, itu bukan bukan daripada khususiat ahli sunnati wal jamaah. Yang keseterusnya, dia tak tinggal semaya jenazah di atas orang yang mati di kalangan orang Islam, walaupun orang hak mati tadi itu kerja dosa besar pun. Selama mana dia tak bukan dia orang murtad, selama mana bukan dia orang tu orang yang kafir, maka dia semaya di atas orang tu. Tu sikap dia tu. Dan tak tinggal orang ahli sunnati wal jamaah sapuh air semaya waktu sejuk di atas khauf. Khauf ni makna kata kita pakai di kaki kita di luar-luar tempat-tempat hak sejuk tu. Apabila kita ambil air semaya, boleh sapuh di atas tu. Masuk di dalam pegangnya tokoh-tokoh hak orang sunnah, ahli sunnati wal jamaah pegang lagu tu. Dan dia tak tinggalnya semaya belakang ketua dia. Tak ada tinggal semaya belakang ketua. Kalau rumah kita tak ada tinggal semaya belakang tok imam, tok khatib, tok bilal, tak ada jadi masalah dengan orang. Ini sifat ahli sunnah tu yang lagu tu. Bukan sifat ahli sunnah tadi itu ikut ni mana kata kita kecek dengan cara kasar-kasar. Ataupun tak tinggalnya semaya belakang ketua kita sebagai pemerintah kita. Pemerintah kita. Maka dunia sekarang lah ni kita kena faham al-waqi', faham waqi', faham benda hak berlaku, hak sungguh hak berlaku ni. Barulah kita itu tak jadi juluh di dalam masalah fahaman kita. Kemudian Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah sebagai guru bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia pun pesan juga kepada kita, suruh kita itu jejak molek di atas jalan ni hak ahli sunnati wal jamaah. Supaya kita akadkan majlis ni, kita nak putan dulu, nak mengasaskan dulu, supaya lepas pada ni kita nak akan bacanya tafsir Al-Quran Al-Azim dengan cara pendetailan dan hadis Nabi, cara kita nak pilih hadis Nabi lagu mana,
cara kita nak faham lagu mana, ulama faham lagu mana, kita mari perdetilkan di masa minggu kita ni. Biiznillahi ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, dia katakan dia kata orang kita nak jadi orang ahli sunnah wal jamaah ni kena ada 10 perkara juga. Ya waris 10 belaka. Cuba kita ukur tengoklah. Siapa dia tinggalkan 10 perkara ni, seolah kata dia tinggalkan jalanan hak Nabi suruh kata wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'u. Yang pertama, suruh kita isbatkan qada dan qadar. Kita pakai beriman belaqadah dengan qada qadar. Kemudian, masalah yang kedua, suruh kita mendahului Abu Bakar dan Umar. Jangan mendahului hak lain lah. Nak jadi orang ahli sunnah dalam masalah khalifah, jangan mendahului hak lain. Mendahului Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah pertama dan yang kedua. Yang ketiga Uthman, yang keempat Sayyidina Ali. Empat orang ni adalah khalifah mengikut tertib. Mengikut tertib. Dan kelebihan tak ada syak dalam ini ummah, kata Abu Bakar lebih molek, lebih daripada hak mana-mana. Lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mana hak lebih sekali atas muka bumi ni, nak lebih pada Abu Bakar tak ada. Lepas pada tu Sayyidina Umar. Lepas pada tu khilaf di antara Abu Bakar itu Uthman dengan Ali. Hak mana lebih di antara dua ni? Kata setengah kata Sayyidina Ali lebih daripada Uthman, kata setengah kata Uthman lebih daripada Ali. Tapi tertib khalifah, bilangan khalifah, Uthman belum daripada Ali. Tu tepat hak kita kena faham. Sebab gelombang cara mikir bab ni pun besar juga tempat kita ni duk masuk-masuk perkara pelik-pelik ni. Baik. Kemudian kita kena beriman dengan haud. Kalau haud, bagi orang ahli sunnah ni beriman dengan itu. Apabila duduk di padang mahsyar, boleh kita minumnya di kolam haud. Yang keseterusnya asy-syafa'ah. Apa makna syafa'ah? Yakni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang buat dosa besar. Di kalangan umat ini bukan musyrik. Kalau musyrik, Nabi tak boleh nak tolong gapo. Malaikat Abu Talib ya. Hak tu tolong nak wiratnya ya, bukan tolong nak keluar tebik pada api neraka. Tolong nak wiratnya daripada seksa sahaja. Kemudian al-mizan. Apa makna al-mizan? Timbangi al-mizan. Yang keseterusnya as-sirat. Dan as-sirat wajib beriman. Wa in minkum illa wariduha. Tiap-tiap orang nak naik sirat belaka. Nak berdoalah kepada Allah kita selamat. Titik sirat tu jadi selamat. Lepas daripada tu gapo pula? Ni asah kita ni. Wajib ni kita kena tahu perkara-perkara tersebut ni, asah kita ni. Seterusnya gapo pula? Wal iman qaulun wa amal. Iman tadi itu bukan perkataan saja, bahkan kena ada amal dia. Iman iaitu kena ada qaulu bil lisan, qaulu bil al-janan. Kata dengan hati mana mengaku, kata dengan lidah mana menyaksi. Kemudian al-amal, kena buat amal. Amal itu samarat. Samarat ni mana gana? Maknanya makna samarat pahal lagu mana? Yakni buahan daripada asas. Buahan daripada mana? Daripada asas. Ya kena ada buah lah. Atik kita tanam pokok kayu ni. Tak gitu kan? Cara yang lagu tu. Kemudian kena pegang lagi kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, kena pegang kata Quran kalamullah. Jangan kita pegang kata Al-Quran ibaratu an kalamillah atau hikayatu an kalamillah. Jangan peganglah tu. Ibarah ni makna gana? Makna fahami. Jibril faham daripada Tuhan, kemudian Jibril sendirilah yang buatnya Quran. Itu bukan fahami ahli sunnah. Ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham daripada Tuhan, kemudian Nabi tutur dengan perkataan dia. Itu bukan ahli sunnah. Wajib kena pegang kata alif lam mim zalikal kitab tadi itu kalamullah, kalam Allah Taala. Ni kita kena pegang ni khusus, apa yang khasais, khususiyah ahli sunnah wal jamaah ialah lagu ni. Jangan lepas daripada, jangan kita pegang hak lain pada ni, tak kena. Hera tu maka kita pakai pegang lagu ni belaka dah. Kemudian seterusnya wajib beriman kita dengan azabil qabr. Wajib beriman dengan azab al-qabr. Ni apa yang khususi ahli sunnati wal jamaah belaka ni. Alhamdulillah tempat kita ni pakai belaka ni.
Nampak tu tak? Kita kena jaga ni. Lepas daripada tu, wal ba'ts yaumal qiyamah. Wajib kita beriman dengan bangkitnya hari kiamat. Ni kita beriman sama-sama dah. Semua orang Islam, hatta Yahud wan Nasara beriman dengan bangkit hari kiamat nanti. Lepas daripada tu, wala taqta'u bisyahadati ala muslim. Lagu mana? Jangan kita memutuskan dengan syahadah di atas orang muslim mana-mana. Ulama yang syarah faham lagu mana sini? Makna tak boleh kita memutuskan orang mana-mana nak boleh masuk syurga ataupun masuk neraka kalau Nabi tak wayak. Jangan. Tak boleh nak menyaksi kata hamba masuk syurga. Tak boleh. Nak menyaksi kata hantar masuk syurga. Tak boleh. Orang tu masuk neraka. Tak boleh. Jangan katalah tu. Itu bukan khususiyah ahli sunnati wal jamaah. Hemalakna. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam wajib kena tahu perkara ni. Kalau tidak, nescaya kita gelicah lah daripada perkara-perkara tersebut. Maka orang yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah, perkara yang kita sebut tadi tu ia mukhalafah. Nampak tu tak? Ia mukhalafah. Salah satu daripadanya ataupun semua ataupun sejumlah ia mukhalafah. Maka kalau mukhalafah dengan usul tadi, nescaya keluar tubik daripada jalan ni hak Nabi kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ada gitu. Ini perkara yang wajib kita kena faham molekna dan kita kena asuh anak cucu kita pula fahamkan ini pegangan. Kalau tidak, nescaya gelecah dan gelicirlah, tak selamatlah kita duduk dunia ni, tak bahagialah kita hidup dunia ni, tak selamat dan tak berjaya kita hidup di hari akhirat nanti. Lepas daripada tu kita ni we tahu kata agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala redha terhadap manusia. Islam ni Tuhan redha. Tuhan redha ada tak dalil daripada Quran kata Tuhan redha, kata Islam ni agama Tuhan redha? Ada dalil daripada Quran? Kata anak Usama? Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Tak wadih lagi dalalah. Lah mana? Basri. Lah mana? Dalil dah daripada Al-Quranil Karim kata al-Islam adalah agama yang diredhakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak? Al-Quran, wa ayat Quran. Alhamdulillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina wa raditu lakumul Islam dina. Allah Ta'ala radhi, makna tak redha terhadap kita ni Islam sebagai agama. Tu dalil besar tu. Sebab itulah Nabi sunat suruh kita baca 3 kali pagi 3 kali petang tu katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Tak gitu kan? Siapa dia baca di atas baca itu, maka seolah kata ia mentajdidkan, membarukan nyaksi dia dengan Allah Taala. Kalau mati selamat. Kalau hidup pun selamat, mati pun selamat, bahagia dua-dua. Hidup dunia pun bahagia, hidup akhirat pun berjaya. Itu makna kata dinuna dinul Islam. Faham tu? Kemudian Islam yang dibawa, yang dizahirkan semenjak daripada dulu-dulu agama-agama Islam belaka. Nampak? Agama Nabi Ibrahim pun agama Islam, agama Nabi Ismail pun Islam, agama Nabi mana-mana pun kulluhum Islam. Tak ada. Faham tu? Tahu main lagu mana kata Nabi Ibrahim ni nak itu agama dia Islam? Tahu main lagu mana? Tu hewaya dalam Quran ada dalil tak? Mana? Aywa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tengok. Orang pakat dah bubuk belakang nak ke Nabi Ibrahim ni. Yahudi pun nak, Nasara pun nak, hatta musyrikun pun nak juga. Tapi Tuhan tak nak beri. Tuhan nafi tu baik berkata ma kana Ibrahimu. Tidaklah Nabi Ibrahim itu apa? Yahud, bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, dan bukan Nasara. Walakin kana hanifan muslima, dia orang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Tuhan wa 3 tu baik pada Nabi Ibrahim. Al-Yahud wal Nasara wal musyrikin. Kemudian apa pula? Iaitu wa apa pula sah lagi? Tak ada lah wa 3 ni. Isbat bagi Nabi Ibrahim musliman, orang muslim. Sudah. Maka kita ni orang apa sekarang? Muslim.
Apa kita menamakan kita Muslim? Pia menamakan kita sebagai orang Muslim. Man? Ha? Siapa dia menamakan kita ni orang Muslim? Itu Basri. Allah. Ha? Tak gitu? Ada dalam Quran ada Abdullah. Kata? Huwa sammakumul muslimina min qabl. Tak gitu? Allah Ta'ala menamakan kita sebagai orang Islam. Allah Ta'ala yang menamakan kita sebagai orang Islam. Sebab tu kita mengaku orang Islam ni mengaku sebagaimana Tuhan meletakkan. Hebatlah. Kena berani, kena menegak kata kita ni adalah Muslim. Orang Muslim, orang Islam. Faham tak? Ini cara-cara kita nak kita faham. Kemudian di dalam agama kita ni agama adalah agama Islam. Agama adalah agama Islam dan Allah Ta'ala meredha terhadap agama Islam. Kemudian Tuhan menamakan kita sebagai orang Islam. Ya, ada satu kumpulan di dalam agama Islam ini walaupun glomel berbagai-bagai nak mentarikkan orang Islam itu baik luar daripada agama al-Islam ataupun pihak Islam tak betul dengan Islam nak. Glomel sekarang ni Hamdi, glomel sekarang ini nak orang Islam pihak Islam tak suka dengan Islam nak. Apa panggil glomel gapo tak sekarang cuba bila satu-satu. Glomel orang panggil glomel gapo? Fok mana fok? Almaniyun, sekularisme. Kemudian liberaliyun, fok siriniyum. Kemudian madiyun, fok tuniyum. Nah, waktu niyum boleh panggil juga. Dan bagai-bagai daripada tu. Masuniyah dan sebagainya. Tapi masuniyah ni Ittihadul Yahud. Persatuan Yahudi. Alamiyah. Oh ada. Dalam negara mana-mana pun ada. Tetapi Almaniyun ada adalah orang Islam. Liberaliyun ada adalah otak orang Islam. Hak tu ada. Cerak hak tu ada. Kalau kita tengok di dalam negeri Islam, negeri Islam hak ya cucung, hak mana kata dia memuajahkan cara memikir dia tu ya serai sungguh-sungguh, utamanya dari Islam. Negeri Islam. Kalau kita tengok di negeri Arab banyak cara memikir Almaniyun, sekular. Beza di antara hidup dengan agama. Agama duduk dalam 4 segi tu ya. Duduk dalam masjid, duduk dalam madrasah, duduk di dalam sekolah. Sekolah tu ya agama. Luar pada tu ikut mu nak jadi agama. Itu adalah bahaya tu cara mikir tu. Bahaya sebab apa? Sebab Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah, suruh masuk dalam agama Islam semua. Ambil di hujung rambut mu hingga ibu kaki mu tu. Azakumullah, masuk dalam Islam semua. Aqidatan wa amalan wa khuluqan wa fahman. Pegangi amal, akhlak, apa nama budi pekerti dengan Islamiah belaka. Bukan makna kata aku sekadar kata pegangnya ya Islam. Aku nak hidup ikut aku, nak hidup lagu mana, catu penuh. Pihak catu tak? Pihak catu tak? Sak. Catu, Roy sak. Kalau bahasa sia sak, mana kata ya catukan tangan dia apa nama ni. Kalau kita tengok ke ikhwah kita ke Indo ke mana tu, kita jumpa di motor kan, di sana Ambin tu. Orang Islam. Tapi catu penuh di tangan kau tu kau ni. Sebab apa tu boleh jadi gitu tu? Kerana pemikiran yang jerak masuk dalam akal fikiran dia. Lalu Allah Ta'ala ni janji kepada kita ni sebagai hujjatullahil balighah kepada umat manusia seluruhnya. Lah mana? Iaitu Tuhan menjadikan satu taifah, satu kumpulan yang senantiasa berpegang dengan agama Islam sehingga sampai ke hari kiamat. Tak ubah-ubah buat ni. Namakan satu kumpulan taifatun mansurah. Taifatun mansurah. Sebagaimana Nabi kata dalam hadis sahih lah, Nabi kata la tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti wa'dullah hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Hadis ni adalah hadis besar, syaraf bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sama hak tu. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, tahulah kata kita ni ada harga di dalam hidup kita. Ada harga di dalam faham kita. Adanya kemuliaan di dalam
dunia ni, dan ada kemegahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab Tuhan memegahkan. Bukan kita nak memegahkan diri, Tuhan memegahkan, Tuhan memuliakan. Itu maknanya. Hera tu ada, la tazalu, senantiasa ada satu taifah, satu kumpulan min ummati, daripada umatku, daripada umatku, yang umat Nabi Muhammad, hak istijabah. Umat Nabi ada makna. Ada berapa umat Abdullah? Ada berapa? Ada dua. Ummatul ijabah wa ummatu ad-da'wah. Ummatul ijabah hum nahnu, fuak kita. Yang ni fuak beriman. Ada pun ummatul ad-da'wah, haula'il kafarah, mereka yang tak beriman lagi. Itu panggil ummatul ijabah. Itu ummatul ad-da'wah. Nampak itu dah? Umat Nabi belaka sebab dia beranak belakang pada kebangkitan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu maknanya. Maka sebab itu dia kata, taifah ni la yadurruhum, tak ada jadi kemudaratan apa-apa mereka itu. Mereka yang nak khianat dia, nak khianat cara memikir, nak khianat akhlak budi pekerti, nak khianat apa nama lagi kata, nak khianatnya apa nama muamalah dia, hidup dia, dan berbagai-bagai daripada perkara-perkara tadi itu tak mudarat gapo-gapo mereka ini, sehingga datang urusan Allah Ta'ala hatta ya'tiya wa amrullah, setengah daripada riwayat wa'dullah, sehingga datang hari kiamat. Wahum kadzalik, mereka itu tak ada lagu tu, makna mati di atas Islam. Tak ada beza. Ni perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu di sini. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam tadi itu kena tahu sini dulu. Apabila kita tahu kata kita ni nak gantung di mana, dan kita ni siapa, hadaf kita ni gapo dah, tujuan kita ni gapo dia, hak lain tu dia tersepak dengan sendiri. Hak lain daripada hak kita sebut ni mana bukan dah lah. Jangan dok mari gaduh-gaduh dah lah, tak boleh. Hak lain daripada ni jangan gaduh-gaduh, jangan dok masuk lah, tak boleh. Dia tak kena dengan cara dia. Kerana hak ni lah yang benar daripada Allah Ta'ala, yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar daripada warasatul anbiya yang mensampaikan ilmu rasul kepada kita. Hak lain daripada ni tak benar. Tahu dulu benar-benar, jangan dok ngaji benda tak benar dulu, jangan. Ngaji benda hak benar dulu, dia tersepak sendiri benda hak tak benar. Dia tersepak sendiri benda yang tak benar. Di situ tempat yang kita kena faham. Dengan sebab itu, kita nak ambil sedikit. Lepas tu ikuti bersamalah. Buat kita kena ikuti bersama. Kita buat kita ni mana kumpul orang Islam, kita kena berikuti bersama. Kena ikuti bersama. Lah mana? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala ni dia tuliskan bagi ini agama ni, nak agama ni tetap duduk dalam muka bumi sehingga hari kiamat. Tuhan nak jaga agama Islam ini sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala nak jaga. Jaga agama adalah arti jaga ajaran. Hingga hari kiamat. Ya, Tuhan janji hingga hari kiamat. Ada tak dalil pada Quran, Basri? Tuhan nak jaga ajaran ni, Tuhan janji atau Tuhan nak jaga ajaran ni hingga hari kiamat. Tak ada pia pun, walaupun siapa-siapa pun tak boleh nak cabutkan dia, nak menghancurkan dia, nak itu nak ini. Ada tak dalil pada Quran? Ada Abdullah dalam suratul Hijr ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9. Aywa inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Yalah tu. Kami waktunya Quran dan kami takaffala bi nafsihi ana, nak jaganya Quran, mana nak jaga ajaran. Hingga bila? Ila yaumiddin. Hingga hari kiamat. Allah, Tuhan janji. Patut tak sawak kan tu? Sebab apa Tuhan janji? Sebab sifat musuh Allah Subhanahu wa taala sifat yang lagu mana? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tuhan wari in istata'u, kalau mereka itu kuasa. Sebab apa Tuhan wari in istata'u? Senantiasa mereka itu serangi kita sehingga kita keluar tubik pada agama. Apa? Cabut tubik pada agama. Ada dah cabut? Ada. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Cabut ada. Terutama zaman kita duduk ni.
Zaman yang kuat dengan fitnah ni terkadang cabut orang tu tubik ada agama. Ha ni, hak sekarang lah ni nak buat hukum yang baru ni. Ha, nak buat hukum yang baru ni. Tahu lagi hukum yang apa? Basri, tahu tak? Ha, biasa tu nak ayat tu terkadang, siapa kata tukar agama? Tak padalah nak tukar agama. Boleh dunia ni 10 tahun tapi kena masuk dengan kau kekal abadan abadah. Ya dah. Kalau nak buat dosa lah, kalau kita kata tak boleh nak buat kerana doa ni, tak boleh lah. Tak tahu mana. Jangan tukar agama. Ada lagi jalan nak boleh masuk syurga, lepas kena seksa dulu kalau tak apa. Tapi kalau tukar agama, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Pada ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tengok tu ayat tu. Tu ada ayat dah gananya tak faham. Gananya tak dengar, gananya tak tahu kok mana lagi mana. Sebab dia tak tahu sutik. Oh kita kurang agama lah ni kurang. Pas mari le rupa agama khurafat pula. Mari dua ayat benda khurafat pula ni gantung mana orang kita. Allah kata tak ada tempat nak gantung dah. Dia mahu Allah keradat cecu kepada kita, mandil kepada kita. Ha gantung sini. Gua nak gantung boleh tak? Duk dalam air duk lemah tu. Kamar dia mahu Allah pula apa nama mandil. Ha gantung sini. Alah gua nak jadi. Lemah ke? Tolong atau tak tolong seri yang nampak. Sungguh tak? Sebab apa? Gantung pada benda khurafat, dia tak timbul roh. Tak timbul kebenaran. Dia tak timbul. Baik immatul apa nama a'immah habis nak khurafat pasal tu ramai tu faham orang apa suka. Boleh dengar, boleh suka, boleh itu, boleh ni. Nampak tak tu? Akhir kali tak ada gapo wang pelau, sun pelau, tak ada gapo. Gapo makna wang pelau? Makna sia-sia. Tak ada. Pada hakikat tak ada gapo. Hal tu Tuhan kata inistata'u. Kalau mereka itu kuasa. Apa Tuhan wari inistata'u Abdullah? Sebab Tuhan janji dah dalam Quran kata aku nak jaga. Kalau mu kuasa nak heret, mu terah heret tengok. Kalau mu kuasa kata mu nak kacau agama aku, mu terah kacau tengok. Aku nak tengok tanah setara mana. Pia kacau tu Allah Subhanahu wa taala. Pia nak lawan Tuhan. Tapi nya lawan juga. Tapi nya lawan juga. Itu maknanya gitu lah. Ni maknanya gitu. Baik. Kalau gitu apa nama di sini ni Nawawi kita faham kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu al-hafizun. Itulah ayat Tuhan jamin kata agama kita ni adalah agama yang benar. Agama yang akan kekal abadan abadah. Tak boleh nak buat kan. Dan di atas agama ni lah Tuhan berwasiat supaya kita itu habis nyawa di atas ini agama. Lagu mana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Suruh cabut nyawa di atas ini agama. Sebab apabila adanya al-Islam, kamu akan berjaya selama-lama. Pergilah dengan agama ni molek. Manusia kita sekarang ni ada dua fitnah besar. Fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat. Fitnatus syubuhat mana? Fitnah untuk nak mempunahkan fahaman kita. Yang kedua, fitnatus syahawat iaitu fitnah yang pesing hawa nafsu. Dua tu hari ni. Itu yang kuat belakang tu dua-dua tu. Tetapi hak mana lebih kuat? Fitnatus syubuhat. Nampak benda tak kena jadi kena. Nampak benda tak molek jadi molek. Sebab kesamaran yang dia dapat. Kesamaran yang dia dapat. Itulah telah menaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itu kita kena faham kata kalimah la tazalu ta'ifatun min ummati tu, ta'ifah tu kena pada siapa? Kena kepada ahlus sunnati wal jamaah. Kena pada orang mazhab salah. Sebab itulah kita nak ta'rifkan piyakah ahli sunnati wal jamaah. Man haula'i ahlus sunnati wal jamaah. Ahli sunnah ni bukan sebut saja di mulut, kamar dia lepas gitu. La, ya adanya khususiat dia. Berarti Malik Basri
Ahlus sunnati wal jamaah, mereka itu kena pada as-sahabatu, kena pada sahabat. Wattabi'un, dan kena pada at-tabi'un, dan kena kepada salafus salih, dan kena kepada tokoh-tokoh a'immatul huda. Mana tokoh-tokoh ulama yang ada jaksa dalam agama kita, minal qurunil mufaddalah, daripada tokoh ulama ahli hadis, tokoh ulama ahli fiqh dalam urusan agama, daripada kurun yang 3 atas. Itu kemocok kita. Itu asas kita. Kita kena gantung di asas kita duduk situ. Nampak je tak? Asas kita ya duduk situ. Jangan pergi ke lain. Kemudian ahli sunnah ni ada tak sekarang? Ada. Bagi mereka yang jijak lakuh seperti mereka itu jalan. Ya. Nampak tu tak? Kemudian kita nak faham kata, apabila sebut tak ahli sunnati wal jamaah, dia kena adalah sahabat. Kena dengar sahabat kata, kena dengar tabi'in kata, kena dengar salafus salih kata, kena dengarnya a'immatul huda kata. Dan mereka ini tak buat tambah-tambah dalam urusan. Sama ada pegangi ataupun amalan ibadat. Tak ada buat tambah pelik-pelik, tak ada. Memadai cukup dengan apa? Cukup dengan dengan apa yang ada di dalam Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia, situ tepat dia. Kemudian mereka ini duduk di atas bantasan yang benar. Sebab apa? Sebab ia pergi dengan alasan. Pergi dengan apa? Pergi dengan alasan. Dia tak pergi dengan gamuk-gamuk, tak sama sekali. Tu tak? Dia tak pergi dengan gamuk-gamuk sama sekali. Itulah Ahlus sunnati wal jamaah, iaitu tiap-tiap mereka yang berada di atas jalan ni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi dan tabi'in pada pertunjuk ke yang zahir dan yang dalam. Yang zahir dan yang dalam. Maka tunjuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya salafus salih ni telah menyata oleh mereka itu dengan cara nyata, wadih molek. Dinakal mari di dalam kitab-kitab alim ulama kita yang ada di tangan-tangan alim ulama kita. Ia duk syarahnya kitab Allah Taala dan syarahnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka itu faham dan mereka itu buat amal. Tak payah kali. Nak tahu ahli sunnah, kena tahu daripada sumber hak asal. Sekali begitu, nyata dengan cara jelas dah. Banyak lagi daripada orang Islam kita berlain ni cara mikir, berlain ni panggil saqafah. Saqafah ni mana kan bahasa Jawi? Saqafah mana apa aku sama? Kebudayaan. Saqafah mana kan? Kebudayaan. Saqafah kalau sosial mana? Mana kan? As-saqafah. Saqafah ni benda hak kita tahu sekelilingi kita tu. Boleh. Mana kata hak kita tahu dengan cara luah-luah tadi itu. Orang tu orang musaqqaf tu. Mana orang baca, orang tahu suasana, orang tahu waqi'. Waqi' ni benda hak sekarang lagu mana, dia tahu. Orang tak musaqqaf ni. Tapi tak pasti kata ia atau orang alim. Orang alim ni lagu lain pula sifat dia yang kita mengaji. Orang alim tu dia lagu mana? Di sana ada beza orang alim. Di sana ada wa'iz. Wa'iz ni makna kata orang yang boleh beri pengingatan kepada orang. Sekadar tu ya, dia bukan alim. Tapi dia boleh kecek nak orang tu dapat kesedaran. Itu panggil wa'iz dalam bahasa Arab. Jangan tukar dengan orang alim. Orang alim suku. Orang alim dia pandai istinbat ahkam daripada Alkitab wa Sunnah. Hak tu alim itu. Ada apa orang wa'iz ni? Ya ada kesedaran kecek, ada kesedaran dan gapo hak tu wa'iz. Kenapa tu? Ada apa qasas, pihak qasas. Qasas buat wahai royak cerita dan bagi. Boleh juga royak cerita dan bagi, tapi syarat cerita hak dan cerita benda hak sabitah, hak sabit sungguh. Kalau tidak jangan. Tu tak? Kalau tidak jangan sama sekali, tak boleh lagu tu. Tak boleh. Ini perkara-perkara yang kita kena faham. Lepas daripada tu, apabila kita ni banyak berlainnya saqafah. Orang Melayu saqafah ya lagu lain. Orang Keling saqafah ya lagu lain. Orang Arab lagu lain. Orang Cina lagu lain. Orang putih barat lagu lain. Tak gitu kan? Tetapi Islam kita ni pergi belakang.
Sebab agama Islam, agama alamiah, ya gi semua. Gi belaka. Membawa kepada terkadang Islam tadi itu jadi tak cerak di sisi dia. Apabila tak cerak di sisi dia, ya sengka. Kata Islam ni lagu ni. Ya buat, sengka. Ya buat, sengka. Ya buat. Kamarnya jadi ada isti'adah. Jadi ada isti'adah, sandar pada agama. Itu apa yang kata rengkok tu. Benda tu lah yang kita kena jaga jadi molek. Benda hak bukan daripada Islam asal, tapi dinisbahkan kepada Islam yang asal. Perhatian tu, itu kita kena jaga jadi molek supaya kita itu tak terlibat dengan benda-benda lagu tu. Sebab kalaulah kita buat amal, sekalipun kita orang juruh tapi kita buat tak betul di atas jalan, ia lebih teruk daripada ahli maksiat. Ahli maksiat ni kalau ia faham agama tapi ia suka buat maksiat, ia hingga sikit daripada orang faham agama tak betul ni. Hera tu masalah agama kita kena faham jelas. Kena ada cara faham dia. Cara nak dengar dia, cara nak kutip ambil dia. Dia kena ada cara. Tak ke kita nak kait wah kayu pun kena ada cara. Tak kita Hamdi. Nak kait nak ambil wah dia durian ni, kalau lepas tu tak kena muka buat kan. Ya gitu cara. Ya kena ada cara. Juga orang ni kecil apa dengarlah biar nak ngajar tak ada masalah. Tapi cara nak ambil tu lagu mana? Kisah tu mari di mana, kok mana, kena duk royak. Jangan royak tahai, kalau kita royak pun demo tak faham, demo orang awal. Kalau demo orang lain, kita tak nak royak dah, demo tahu dah. Ni pening sepakat lain, pening sepakat orang awal, dua-dua, tak tahu belakang. Mana kata tak benar dah tu. Nah, orang lain pun tak tahu, demo tu royak, tahu tak? Tak tahu. Orang awal, aku tak tahu juga. Seri baru. Jadi orang lain dengan orang awal, sama. Mana kata ni bukan dah ni. Dia tak boleh duduk tengah. Islam pun tak. Bukan Islam pun tak. Pakai apa? Kalau munafik ni orang bukan orang Islam. Wa ma hum bimu'minin. Tuhan kata. Bukan orang. Bukan jin. Bukan malaikat. Ish. Tapi binatang pun tak. Pokok kayu pun tak. Tapi boleh duk kecek. Ke dia. Ini apa yang kata teori yang tak boleh kita nak pakai. Teori yang dusta sahaja. Nak we faham dia nak. Lama duk dakwah tak. Kalau kita royak pun dia mau tak faham. Bah kalau orang hak ngaji sendiri tu, aku mau tak tahu ke? Tanya pakat sute negara ni, lemon tu mana kisah ni? Kita ngaji tak tahu ke? Hak tahu mari kata dusta ke? Ya gitu. Ini perkara-perkara yang kita kena jaga-jaga. Jadi apabila kita tadi itu duduk dalam suasana lagu tu, sikit dah insya-Allah 10 minit lagi. Duk dalam suasana lagu tu orang panggil cara memikir duk dalam firqah dallah. Firqah dallah yang kita tadi tu jadi tak tahu usul asal agama kita lagu mana. Pegangnya kita lagu mana. Cara kita nak faham agama kita lagu mana. Membawa kata di sinilah kita kena menegahkan gapo mafhum ahli sunnati wal jamaah. Gapo usul mazhab ahli sunnati wal jamaah. Gaponyo hadiyu. Tunjuk hajah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga kita nak dakwa kata kita ni sebagai orang ahli sunnah tadi itu kena ada asas nak jalan. Situlah kita nak mengajar insya-Allah tiap-tiap hari Sabtu ni boleh ikuti bersama. Nah, boleh ikuti bersama. Nah, boleh kita mari sampai ke rumah lah. Dan mau tanya mari banyak atau duk mengajar di mana. Ha ni kita buka apa kat mari ya insya-Allah. Apa tu? Ha ni minggu mula-mula. Ha ni ada kita ni tak apa dah lah. Minggu mula-mula kita mengajar supaya nak jadi rapat lagi di antara ilmu pengetahuan dengan suasana agama tadi. Boleh tengok tu boleh gapo kecek nama ni, makna kata ya lain lah sikit. Tepat tu insya-Allah kita akan mengkemuka gigi lagi. Maka kita nak ayat kata jalan ni dia tu ada. Hak ni lah tepat yang kita kena duk gaduh. Apa kita kena duk gaduh? Kerana orang dakwa banyak. Orang dakwa gitu, dakwa gini, kecek gitu, kecek gini. Membawa kepada kita tadi tu kena duk main ngaji jadi sungguh supaya kita itu tak jadi juluh di dalam masalah kita nak faham. Insya-Allah kita akan menemui pula pada hisah yang lagi akan datang lah, iaitu apakah mafhum ahli sunnati wal jamaah. Apakah mafhum ahli sunnati wal jamaah? Sunnah makna gano, al jamaah makna gano, muqabil bagi sunnah tu gapo dia, kok mana? Kita memperdetil. Seolah kata kita ngaji sungguh.
Nak mengaji sungguh ni. Bukan mana kata nak mengajar ikut tu tak. Kita nak mengaji sungguh. Supaya kita nak faham jadi jelas lagi. Boleh jadi minggu depan insya-Allah kita tambah pula surah Al-Hujurat tafsir tahlili. Cara nak mengaji lagu mana. Lepas tu kita lagu mana Ustaz Syed? Tempat mengajar mana? Tempat mengajar ni kita iklan lah di sini, makna kata mengajar dekat dengan rumah beno kita ni, lorong masuk jalan Sohile ni makna kata jalan jarak ni. Mari masuk ke batas tu, lekak balik kiri. Nah, kita cedek tempat duduk, cedek gapo, marilah. Siapa dia ada kelapangan masa, mari. Pukul 9 pagi kita akan mula tiap-tiap hari Sabtu. Biiznillahi ta'ala. Hak ni orang panggil majlis khusus yang kita nak buat mengaji supaya kita nak buat amal. Mengaji untuk nak membetulkan faham, nak jaganya faham, nak menggerakkan iman kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ni nampak waktu pun munasabah dah, tak panjang sangatlah kita ambil. Insya-Allah kita akan letak 2-3 madah lah. Minggu depan tu madah hak sakut paut dengan pegangan kita dan pentafsiran Al-Quran, dan kita tengok sikit daripada hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lagu mana tu kita pakai ikuti bersamalah. Tapi hari ni makna kata permulaan. Alhamdulillah, terima kasih hak mari tu daripada ahli-ahli majlis ilmi yang dikasihi, yang dihormati tu, mari tu hak tu alhamdulillah. InsyaAllah kita akan menerima lagi tatamu kita, sehingga insyaAllah sampai ke orang Malaysia pun boleh nak mari, tak ada gapo. Kalau ada fursah kot mana, peluang kot mana, orang Malaysia mari, tak ada gapo. Sekarang lah ni orang buka dah padai, tak ada masalah. Mari. Nah, mari kita kena tepat gapo nama, tak mula kita boleh rapat lagi silatul arham di antara sesama orang yang beriman, terutama sesama ahli sunnati wal jamaah. Di situlah dulu pada pagi ni, sekadar inilah dulu. Mudah-mudahan kita boleh pengajaran daripada isi kandungan apa yang dikemukakan pada pagi ini. Sekadar itulah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.